Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam subjek sains tingkatan 2 bagi topik bab 9 iaitu haba. Baik, pembelajaran pada kali ini kita akan sambung dengan subtopik kecil di bawah tajuk haba iaitu 9.3 pengembangan dan pengecutan jirim. Bersama saya Cikgu Siti Nur Azwani binti Amir. Baik, di akhir PDPC ini diharapkan murid-murid dapat yang pertama sekali menerangkan bagaimana haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas. Dan yang kedua, murid-murid dapat berkomunikasi mengenai pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Yang pertama sekali kita lihat dahulu apakah kesan aliran haba terhadap jirim. Baik, kesan aliran haba terhadap jirim ini kita dapat lihat melalui dua keadaan. Yang pertama apabila jirim itu dipanaskan dan yang kedua apabila jirim itu disejukkan. Baik, apa yang berlaku apabila sesuatu jirim itu dipanaskan? Apabila jirim dipanaskan, zarah-zarah akan menyerap haba. Kemudian, zarah-zarah bagi jirim tersebut akan menerima tenaga haba dan bergetar. Bagi jirim yang jenis pepejal dan bergerak lebih cepat bagi jirim jenis cecair dan gas. Seterusnya, jarak antara zarah akan bertambah. Seterusnya, isi padu bertambah. Dan akhir sekali, jirim tersebut mengembang. Jadi apa yang dapat kita lihat kat sini, apabila sesuatu jirim itu dipanaskan, pada akhirnya jirim tersebut akan mengembang. Seterusnya kita lihat apakah yang akan berlaku jika jirim itu disejukkan. Jika jirim disejukkan, zarah-zarah di dalam jirim itu akan membebaskan haba. Kemudian, zarah-zarah di dalam jirim itu akan kehilangan tenaga dan bergetar bagi pepejal dan bergerak lebih perlahan bagi cecair dan gas. Kemudian, jarak antara zarah akan berkurang. Seterusnya, isi padu berkurang. Dan akhir sekali menyebabkan jirim mengecut. Jadi, apa yang kita dapat lihat? Jika sesuatu jirim itu disejukkan, pada akhirnya jirim tersebut akan mengecut. Baik, pada gambar rajah ini murid-murid dapat lihat ada 3 bekas pada bentuk yang berbeza. Bekas yang pertama di atas itu adalah di mana cecair pada keadaan suhu bilik ataupun suhu normal. Kemudian yang kedua apabila cecair tersebut dipanaskan, dan yang ketiga apabila cecair tersebut disejukkan. Apa yang dapat kita lihat? Apabila cecair itu dipanaskan, zarah-zarah di dalam cair bergerak lebih cepat. Kemudian apa yang berlaku? Zarah-zarah tersebut akan mengembang. Namun apabila kita sejukkan cecair tersebut, apa yang berlaku? Pergerakan zarah-zarah di dalam cecair tersebut bergerak dengan lebih perlahan dan menyebabkan zarah-zarah mengecut. Jadi apakah kesimpulan yang dapat kita buat? Kesimpulannya semua jirim mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Gas mengembang paling banyak
manakala pepejal mengembang paling kurang apabila dipanaskan. Jom kita lihat. Pada muka surat 213 buku teks sains KSSM tingkatan 2, ada satu aktiviti yang dijalankan iaitu aktiviti 9.4 di mana tujuannya adalah untuk kita mengkaji haba boleh menyebabkan pepejal, cecair dan gas mengembang dan mengecut. Pada aktiviti tersebut ada 3 keadaan yang kita lakukan, di mana yang pertama adalah pengembangan dan pengecutan berbola logam iaitu pada keadaan jirim jenis pepejal. Yang kedua, pengembangan dan pengecutan air pada keadaan jirim jenis cecair, dan pengembangan pengecutan belon pada keadaan jirim jenis gas. Baik, melalui aktiviti tersebut, apa yang dapat kita lihat? Kat sini ada dua jenis rajah, yang mana yang pertama adalah rajah di mana berbola logam tersebut telah dipanaskan. Kemudian rajah yang kedua adalah apabila berbola logam tersebut telah disejukkan. Jika kita lihat pada gambar rajah di mana berbola logam tersebut telah dipanaskan, kita dapat lihat bahawa berbola logam tersebut tersekat pada gegelung besi. Manakala selepas kita sejukkan berbola logam tersebut, bola logam tersebut dapat melepasi gegelung besi. Jadi apakah sebenarnya pemerhatian daripada aktiviti ini? Yang pertama sekali, bola logam yang dipanaskan tidak boleh melalui gegelung besi. Yang kedua, bola logam yang disejukkan boleh melalui gegelung besi. Jadi apakah penerangan yang dapat kita buat daripada aktiviti ini ialah zarah pepejal mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Sebab itu kalau kita dapat lihat, zarah pepejal iaitu zarah bagi berbola logam, apabila ia dipanaskan, ia akan mengembang. Oleh kerana itu, bola logam tersebut tidak dapat melepasi ataupun melalui gegelung besi. Namun apabila kita sejukkan berbola logam tadi, zarah di dalam berbola logam mengecut. Kemudian itu yang menyebabkan ia boleh melalui gegelung besi. Baik, seterusnya kita lihat pengembangan bagi cecair. Kat sini ada dua jenis gambar rajah, yang mana yang pertama adalah sebelum cecair tersebut dipanaskan dan selepas ianya dipanaskan. Sebelum dipanaskan, kat sini kita gunakan air berwarna. Air berwarna yang kita masukkan dalam kelalangkun dan kita letakkan satu tiub kaca pada kelalangkun tersebut. Sebelum dipanaskan, kita dapat lihat aras air berada pada paras lebih rendah berbanding selepas kita panaskan dia. Kita tengok selepas dipanaskan, aras air berwarna tersebut meningkat di dalam tiub kaca. Jadi pemerhatian yang kita dapat boleh buat adalah aras air ataupun aras air berwarna dalam tiub kaca tersebut meningkat. Jadi penerangan yang kita boleh buat adalah zarah-zarah cecair mengembang apabila dipanaskan. Itu kita dapat lihat aras air tersebut meningkat disebabkan oleh zarah-zarah cecair yang mengembang apabila dipanaskan. Seterusnya kita lihat pengecutan bagi cecair. Kat sini ada juga dua gambar rajah, yang mana yang pertama sebelum disejukkan dan selepas disejukkan.
Sebelum disejukkan, kita dapat lihat aras air berwarna tersebut lebih tinggi berbanding aras air selepas disejukkan. Kalau kita dapat lihat, selepas kita masukkan kelalangkun tersebut di dalam besen plastik yang berisi air sejuk ataupun ais, aras air berwarna tersebut menurun. Jadi pemerhatian yang kita boleh buat sebenarnya adalah aras air berwarna ataupun aras air dalam tiub kaca menurun. Jadi kenapa ataupun bagaimana perkara tersebut boleh berlaku adalah kerana zarah-zarah cecair mengecut apabila disejukkan. Baik, seterusnya kita lihat pengembangan dan pengecutan bagi gas. Ada dua gambar rajah, yang mana yang pertama adalah selepas dipanaskan dan yang kedua adalah selepas disejukkan. Pada gambar rajah yang pertama, kita dapat lihat belon yang kita letak pada penutup botol dan dimasukkan dalam air panas. Belon tersebut mengembang. Namun apabila kita masukkan belon yang kita letak pada penutup botol dan yang kita letakkan di dalam ais ataupun air sejuk, belon tersebut mengecut. Jadi pemerhatian yang kita dapat boleh buat adalah, yang pertama, belon mengembang apabila dipanaskan, dan yang kedua, belon mengecut apabila disejukkan. Jadi penerangan yang kita boleh buat daripada aktiviti ini ialah zarah udara di dalam belon mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Okey, jom kita tengok apakah kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Apa ya kegunaannya? Okey, kat sini ada 5 kegunaan utama yang kita dapat lihat dalam kehidupan seharian, yang mana menggunakan aplikasi ataupun prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Yang pertama sekali adalah merkuri dalam termometer, yang kedua landasan kereta api, yang ketiga jambatan keluli, yang keempat sistem penggera kebakaran, dan yang kelima adalah kabel penghantaran kuasa elektrik. Okey, jom kita tengok yang pertama, iaitu merkuri dalam termometer. Merkuri dalam termometer ini sebenarnya berubah mengikut suhu persekitaran, dan merkuri dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang boleh mengembang dan mengecut. Di sini bermaksud apabila termometer ini terdedah pada suhu persekitaran yang tinggi, maka apa yang berlaku ialah merkuri di dalam termometer itu akan meningkat, parasnya akan meningkat. Ini bermaksud merkuri di dalam termometer mengembang. Namun apabila ianya terdedah pada suhu persekitaran yang sejuk ataupun rendah, paras merkuri di dalam termometer tersebut akan menurun, dan ini menandakan bahawa merkuri tersebut mengecut. Seterusnya, jom kita lihat yang kedua, iaitu landasan kereta api. Baik, landasan kereta api. Pada landasan kereta api ada satu ruang kecil di antara penyambung rel. Apakah tujuannya? Tujuan ruang kecil ini adalah bagi membolehkan pengembangan landasan pada cuaca panas. Apa berlaku jika tiada ruang ya? Landasan tersebut akan berisiko untuk membengkok dan bertindih. Hal ini akan menyebabkan kemalangan yang berlaku di atas
landasan kereta api. Sebagai contoh, kalau murid-murid pernah dengar, ada kemalangan biasa kita dengar, kereta api tergelincir daripada landasannya. Jadi ini mungkin boleh menjadi salah satu penyebab bagi kemalangan tersebut. Jadi kat sini kita dapat lihat betapa penting adanya ruang kecil di antara penyambung rel. Baik, jom kita tengok contoh yang ketiga, iaitu jambatan keluli. Pada jambatan keluli ini dibina dengan penggolek dan satu ruang pada hujung, manakala hujung yang satu lagi adalah hujung yang tetap. Jadi yang akan bergerak hanyalah pada hujung yang mempunyai penggolek dan ruang. Jadi apa fungsinya? Ini membolehkan pengembangan jambatan pada cuaca panas. Jadi jambatan ini sebenarnya adalah pada jambatan itu ada zarah-zarahnya. Zarah-zarah jirim pada jambatan itu akan mengembang. Akan mengembang ketika cuaca panas. Dan ini akan menyebabkan penggolek tersebut bergerak dan memenuhi ruang yang ada. Baik, seterusnya yang keempat, kita lihat sistem penggera kebakaran. Pada sistem penggera kebakaran ada satu jalur yang digunakan yang kita panggil sebagai jalur dwilogam. Di mana jalur dwilogam ini juga digunakan dalam peralatan yang lain, yang mana peralatan tersebut bergantung pada pengawal aturan suhu. Baik, kenapa jalur dwilogam ini dipanggil dwilogam? Hal ini kerana ianya diperbuat daripada dua jalur logam berbeza yang mengembang dan mengecut pada kadar yang berbeza. Sistem penggera kebakaran ini juga direka supaya litarnya tidak lengkap pada suhu bilik. Apa jadi kalau litar pada sistem penggera kebakaran ini adalah litar yang lengkap? Sudah semestinya sistem penggera tersebut akan sentiasa berbunyi jika litar yang kita gunakan pada suhu bilik adalah litar lengkap. Jadi untuk mengelakkan penggera tersebut sentiasa berbunyi, litarnya mestilah tidak lengkap pada suhu bilik. Jadi bagaimana kita nak tahu ataupun bagaimana kita nak membolehkan sistem penggera kebakaran ini berfungsi? Yang pertama sekali, litar mestilah terdedah kepada haba. Haba di sini membawa maksud kebakaran. Kemudian apa yang akan berlaku? Kuprum. Kuprum mengembang lebih cepat berbanding besi. Pada sistem penggera kebakaran ini, saya dah terangkan tadi, ia menggunakan jalur dwilogam. Jalur dwilogam yang digunakan adalah terdiri daripada logam, kuprum dan juga besi. Jadi kuprum akan mengembang lebih cepat berbanding besi. Kemudian apa berlaku? Jalur tersebut akan membengkok ke arah skru sentuhan. Jadi apabila dia dah sentuh skru sentuhan itu, ianya akan melengkapkan sistem dan penggera akan berbunyi. Baik, seterusnya kita lihat contoh yang kelima, iaitu kabel penghantaran kuasa elektrik. Kalau murid-murid perasan, kabel dipasang longgar antara tiang-tiang supaya kabel boleh mengembang pada hari panas dan mengecut pada waktu malam. Ini sebenarnya dapat mengelakkan wayar atau kabel menjadi terlalu tegang dan terputus pada waktu malam atau cuaca sejuk. Jadi kalau murid-murid perasan pada waktu siang ataupun pada cuaca panas, kabel itu kita akan lihat dia mengendur. Mengendur. Jadi hal ini disebabkan, kenapa dia boleh mengendur? Disebabkan kabel tersebut mengembang.
Namun apabila kita lihat pada waktu malam atau pada cuaca sejuk, wayar ataupun kabel tu kita lihat dia menjadi tegang. Kerana apa? Kerana kabel ataupun wayar tersebut mengecut. Baik, bagi mengukur kefahaman murid, jom kita tengok latihan informatif 9.3, iaitu muka surat 216 pada buku teks sains tingkatan 2. Baik, soalan yang pertama. Apakah yang berlaku pada isi padu air semasa pemanasan? Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Jawapannya adalah isi padu air bertambah. Bagaimana isi padu air tersebut boleh bertambah? Kalau kita lihat balik, pada proses di mana jirim itu dipanaskan, pada awalnya jirim, iaitu jirim di sini air lah. Apabila air dipanaskan, zarah-zarah di dalam air akan menerima haba. Kemudian apabila menerima haba, zarah-zarah tersebut akan bergerak dengan lebih cepat. Apabila dia bergerak dengan lebih cepat, ruang antara zarah di dalam air akan bertambah. Seterusnya, ia akan menyebabkan isi padu air bertambah dan akhir sekali menyebabkan air tersebut mengembang. Soalan yang kedua. Terangkan secara ringkas sebab kabel penghantaran pada tiang biasanya dipasang longgar sedikit. Kerana apa? Supaya wayar kabel mengecut pada waktu sejuk ataupun waktu malam dan tidak menyebabkan sebarang kerosakan. Ataupun murid-murid mungkin boleh jawab, supaya wayar kabel dapat mengembang pada waktu panas, ataupun pada waktu siang dan tidak menyebabkan sebarang kerosakan. Baik, soalan yang ketiga. Adakah pengembangan dan pengecutan jirim boleh membahayakan struktur bangunan? Berikan pendapat anda. Ya, pengembangan dan pengecutan boleh merosakkan struktur bangunan dan menyebabkan dinding retak. Sekian itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan di lain topik. Sekian, terima kasih.